Mesyuarat pertama dari musim permasyuratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari keempat hari ini dengan membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Untuk mengikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut, kita bersama Nurbai Zura Andy. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari keempat hari ini meluluskan peruntukan-peruntukan bagi Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan dijadikan sebahagian daripada jadual rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Kenderaan elektrik atau electric vehicle EV antara isu yang mula-mula dibahaskan pada sidang sebelah pagi tadi. Ketika memberikan ulasan lanjut mengenai isu tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof menjelaskan dasar inisiatif penggunaan EV adalah salah satu dari 10 strategi utama dalam The Brunei Darussalam National Climate Change Policy dan sebuah kumpulan bertindak di peringkat kebangsaan iaitu EV Task Force yang telah ditubuhkan dengan diterajui bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Tenaga. Menurut Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, satu projek rintis EV akan dilancarkan tidak lama lagi. Projek rintis EV ini akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan sasaran selepas tempoh 2 tahun nanti, di mana dalam pelaksanaan projek ini ialah untuk membuat penilaian dan kajian tentang keberkesanan dan sambutan orang ramai mengenainya dan membuat apa jua tindakan-tindakan bersesuaian mencapai sasaran penggunaannya di negara ini nanti, ataupun jika sekiranya adakah alternatif lain selain EV untuk dilaksanakan di jangka masa panjang menjelang tahun 2035 nanti. Beberapa perkara mengenai siaran RTB turut menjadi tumpuan Dewan pada sidang sebelah pagi tadi. Ketika menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong mengenai isu tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan usaha-usaha sedang dan akan terus dilaksanakan bagi memastikan siaran RTB dapat diakses oleh semua penduduk. Untuk makluman bersama, siaran RTB termasuk RTB Go boleh mencapai international audience selajur meningkatkan atau mengembangkan skop audiens di mana-mana audiensnya hanya memerlukan rangkaian internet dan ianya boleh diakses melalui mobile devices seperti laptop, telefon bimbit, tablet dan sebagainya. RTB termasuk RTB Go juga dapat mengekalkan audiens lama dan baru. Masa ini, audiens RTB termasuk RTB Go sudah mencapai 381,857 pengguna audiens di luar negeri dan dalam negeri. Juga dibahaskan isu succession planning yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Mohimin bin Haji Johari alias Jahari. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, program-program flagship CSLP telah pun dijalankan seperti Program Eksekutif Muda YEP, Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Kerajaan Pengurusan Pertengahan EDP MMO dan Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan EDPSGO. Program-program ini adalah bertujuan untuk melahirkan pegawai-pegawai ataupun tenaga-tenaga kerja sebagai pengisi succession planning yang dirancangkan bagi setiap kementerian.
Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan kaki tangan tempatan GLC di bawah Darussalam Asset berjumlah 85%. Kalau dilihat kaki tangan tempatan dengan expatriate, rasionya pada masa ini lebih kurang 80. Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Awam telah membuat satu inisiatif dalam penyediaan garis panduan gangguan seksual. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu dan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri lagi, inisiatif tersebut mengambil kira pendekatan secara proaktif dan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai dengan gangguan seksual dan tata cara untuk mengelakkan risiko gangguan. Garis panduan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan panduan mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh agensi berkuasa akan sembarang laporan mengenai aduan berkaitan, memberikan panduan mengenai tindakan ke atas salah guna dan tindak tanduk yang tidak bertanggungjawab seperti melaporkan ketuduhan palsu. Garis panduan tersebut juga mengambil kira serta mensejarkan akta dan peraturan-peraturan yang mengawal pada masa ini, iaitu beberapa akta dan peraturan itu ada diberikan. Semua ini perkara-perkara ini adalah bertujuan untuk membendung dan melarang perbuatan-perbuatan yang boleh dikatakan mengganggu ketenteraman perkhidmatan awam. Jadi bahagian perkhidmatan kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam setakat ini secara rasmi baru menerima kes-kes tersebut yang terhad kerana ketiadaan orang-orang yang sanggup memberikan kerjasama, memberikan aduan-aduan dan sebagainya. Sebelum sidang mendengarkan pembentangan usul peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri pagi tadi, Dewan meluluskan peruntukan Jabatan Perdana Menteri dan dijadikan sebahagian daripada jadual Rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pehin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof dalam kenyataan usul peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri mengongsikan selain meneruskan usaha untuk meningkatkan hubungan bersama negara-negara sahabat, serantau dan antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri juga akan menumpukan perhatian kepada peranan negara selaku pengerusi ASEAN 2021. Menurut Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dunia kini mengalami perubahan sejak negara menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2013. Akan tetapi ASEAN tidak pernah menghadapi cabaran yang telah disebabkan oleh COVID-19. Impak COVID-19 di rantau dan antarabangsa adalah meluas bukan saja dari segi kesihatan awam ataupun public health, ianya juga amat ketara mendatangkan kesan terhadap sosio dan ekonomi negara-negara serantau dan antarabangsa yang sangat mendalam. Ianya juga telah menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam sistem komuniti ASEAN yang merentasi ketiga-tiga tiang ataupun ASEAN Pillars, iaitu di Community Political Security, Community Economic dan Community Social Cultural dan juga sektoral ASEAN. Oleh yang demikian, pada sidang kemuncak ASEAN pada hujung tahun lalu, Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menitahkan bahawa tema pengerusi ASEAN pada tahun ini adalah We Care, We Prepare, We Prosper. Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga menjelaskan mengenai pentingnya ASEAN untuk mendapatkan akses vaksin yang selamat. Oleh yang demikian, adalah penting bagi ASEAN
untuk mendapatkan akses kepada vaksin yang selamat dengan harga yang berpatutan dan juga tepat pada masanya, menerusi salah satu di antaranya dana ASEAN COVID-19 Response Fund yang telah menerima sumbangan dari dalam dan dari luar ASEAN. Memandangkan cabaran-cabaran geopolitik yang tidak menentu, di samping negara-negara besar di sebelah barat berlumba-lumba mendapatkan vaksin, amatlah sukar bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menangani impak COVID-19 secara bersendirian. Tetapi secara kolektif dan bersatu, kita dapat memberi impak yang lebih besar. Semua rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam di luar negara atau yang ingin keluar negara perlu mendaftarkan diri dalam sistem e-register di laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri atau dengan pejabat perwakilan yang terdekat. Ini akan memudahkan pihak pejabat perwakilan negara berhubung dengan mereka semasa situasi kecemasan. Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua mengongsikan usaha gigih yang dilaksanakan oleh kementeriannya dalam agensi-agensi kerajaan yang lain untuk membantu warga negara Brunei Darussalam yang berada di luar negeri dan ingin pulang ke tanah air semasa situasi COVID-19 ini. Kementerian ini telah menghadapi beberapa isu yang rumit semasa proses penghantaran pulang warga negara kita, terutamanya di negara-negara yang mana negara Brunei Darussalam tidak menubuhkan ataupun tidak ada pejabat-pejabat perwakilan. Di sinilah kementerian ini menggunakan dan mengambil manfaat melalui persahabatan akrab negara kita dengan negara-negara rakan lain dengan memohon bantuan mereka untuk membawa balik warga negara kita. Sebagai timbal balik, negara kita membalas jasa baik dengan menawarkan bantuan dalam penerbangan kita sendiri kepada negara-negara rakan yang lain. Sebelum sidang ditangguhkan pada sebelah pagi, Dewan meluluskan peruntukan sejumlah RM112,963,676 bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan dijadikan sebahagian daripada jadual rang undang-undang 2021 perbekalan 2021-2022. Sementara itu, pada sesi sebelah petang, Dewan mendengarkan pembentangan usul peruntukan Kementerian Pertahanan bagi tahun kewangan 2021-2022 berjumlah RM610,170,920 ketika membentangkan mukadimah bagi usul peruntukan Kementerian Pertahanan. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, mengongsikan mengenai kemaskini kertas putih pertahanan yang memberi fokus kepada keutamaan tugas-tugas pertahanan atau defence task. Di samping itu, ia juga akan menjadi panduan dalam menangani cabaran mendatang sehingga tahun 2035. Ianya juga akan terus memberikan tumpuan kepada memperkukuhkan pensejajaran program, projek dan aktiviti pertahanan kepada tiga tonggak pertahanan yang sedia ada, iaitu pertama, cegah rintang atau deterrence, kedua, diplomasi pertahanan, dan ketiga, pertahanan holistik. Pada masa yang sama, review kepada perancangan strategik Kementerian Pertahanan juga telah dilaksanakan ke arah memantapkan perancangan keupayaan atau capability planning, termasuk perancangan penaiktarafan peralatan yang ada dan pemerolehan platform-platform baharu, digandingi dengan usaha memantapkan engagement pertahanan dalam mendukung pendekatan whole of government dan whole of nation. Semasa sidang petang tadi, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi berhubung inisiatif mentransformasi negara melalui digital ID dan digital payment. Ke arah usaha itu, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan Authority Monetary Brunei Darussalam telah melancarkan Digital Payment Roadmap 2019-2025.
Roadmap berkenaan menggariskan 3 strategi utama, iaitu keseimbangan dalam peraturan dan inovasi, penggunaan open digital payment dan kesedaran dan pendidikan orang ramai. Dalam menggalakkan dan memudah cara perkhidmatan kewangan digital, MBD juga bekerjasama rapat dengan Majlis Ekonomi Digital atau Digital Economy Council untuk mencapai objektif Plan Induk Ekonomi Digital 2025. Sejumlah RM999,354,122 diperuntukkan bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di bawahnya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, semasa mengusulkan peruntukan kementerian berkenaan juga mengongsikan kedayatahanan serta kestabilan fiskal dan kepelbagaian ekonomi akan dapat dicapai dengan kerjasama dan sokongan semua pihak. Walau bagaimanapun, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan terus komited dalam melaksanakan dan mendukung usaha-usaha yang menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara, sama ada melalui kerjasama dengan kementerian-kementerian, GLCs dan badan-badan berkanun yang berkenaan, serta melalui foreign direct investment. Ini termasuklah mendukung inisiatif ke arah industri revolusi keempat dan meningkatkan efisiensi dalam pemberian perkhidmatan kepada orang ramai. Isu kenaikan harga barangan dan makanan semasa penularan wabak COVID-19 juga menjadi tumpuan sidang. Dalam menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, menyatakan kenaikan harga semasa penularan wabak tersebut adalah disebabkan oleh beberapa perkara yang tidak dapat dikawal sekaligus memberi kesan kepada logistik. Oleh sebab juga pegawai dari bahagian halal di pejabat di Kementerian Hak Ehwal Agama tidak dapat dirang melayalah ke umpamanya Australia untuk menyaksikan penyembelihan kerabau, lembu dan kambing dan sebagainya. Jadi terpaksalah yang satu usaha dari kerajaan untuk mengimport lembu dan kambing sama ada pakai kapal laut ataupun kapal terbang untuk menterbangkan ke Brunei, disembelih di Brunei. Memang dengan logistik cost yang tinggi, memang harganya pun ikut naiklah. Tapi kalau dilihat pada masa ini memang sudah almost back to normal lah dah. Lagi secara menambah bagi menjawab soalan tadi, di bawah JPES ada 11 kategori barangan makanan asasi yang dipantau. Sebelum menangguhkan sidangnya petang tadi, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan dijadikan sebagai sebahagian daripada rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Sidang akan disambung esok Jumaat pukul 2.30 petang. Dalam mematuhi garis pandu keselamatan di dalam situasi pandemik COVID-19, orang ramai boleh menyaksikan dan mendengar persidangan Majlis Mesyuarat Negara dalam jumlah kapasiti yang terhad. Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran News at 10. Sekian sahaja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Razik dan Waznah untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Baizura. Kerjasama dan komitmen antara tentera ASEAN dalam menangani ancaman dan cabaran yang dihadapi di rantau ini diperkukuhkan melalui mesyuarat Ketua-Ketua Pasukan Pertahanan ASEAN kali ke-18. Bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Bangunan-bangunan yang menempatkan kediaman dan kemudahan baharu bagi Suruhanjaya Tinggi India di negara ini memulakan pembinaannya petang tadi di Jalan Kebangsaan. Bangunan-bangunan baharu tersebut dibina di atas tanah seluas 2 ekar. Peletakan batu asas bagi bangunan berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pehin Datuk Pegamajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Projek pembinaan bangunan tersebut dijangka siap pada pertengahan tahun 2022 dengan menelan belanja kira-kira 15.6 juta ringgit. This complex will be comprising of a main building having the offices for the High Commissioner and other officers and staff members of the mission. There will be a separate and completely independent consular section hall catering to the needs of the applicants for visa and consular services. One multi-purpose hall with a capacity to seat almost 200 people will also be built at this venue, which will be used for organizing all kinds of functions, including cultural, academic, and commercial events, both for the mission as well as for the community. 14 kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini ialah 203 kes, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 186 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 62 kes. 810 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri. 14,902 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Sementara itu, 212 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 110,970 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dengan tema We Care, We Prepare, We Prosper, mesyuarat Ketua-Ketua Pasukan Pertahanan ASEAN kali ke-18 ACDFM dihasrat dapat mengekalkan kerjasama dan komitmen antara tentera ASEAN dalam menangani ancaman dan cabaran yang dihadapi di rantau ini. Perkara tersebut ditekankan oleh Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad pagi tadi di Majlis Pembukaan ACDFM. Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad menyatakan kerjasama praktikal antara tentera ASEAN boleh mewujudkan persefahaman mendalam dalam menangani cabaran ketika ini dan masa depan yang tidak diduga dengan kesannya ke atas masyarakat ASEAN. As ASEAN militaries, we care by adapting our roles and contributions towards supporting the government efforts in combating the pandemic. We had to shift our personnel and interior resources towards community support while ensuring the preservation of regional and defense security
on issues including traditional, non-traditional security threats and also on operations other than conflicts. We prepare by enhancing our military cooperation, including the level of interoperability amongst the regional militaries in an effort to overcome the existing and future challenges. And we hope to prosper by creating and seizing opportunities for all to benefit through existing and future regional military initiatives that would reinforce the viable growth and prosperity of the region. Mesyuarat ACDFM ini diadakan secara maya di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Semasa mesyuarat tersebut, Ketua-Ketua Pertahanan ASEAN dan para perwakilan meluluskan perancangan kerja 2 tahun 2021-2023 dan kenyataan bersama ACDFM ke-18. Selain itu, Brunei Darussalam juga mencadangkan bagi kertas kerja latihan ketenteraan ASEAN AMX. Cadangan AMX ini akan menyokong pasukan tentera ASEAN dalam mencapai objektif mengukuhkan keselamatan serantau, internasionalis dan keupayaan melalui kerjasama bersepadu. Semasa mesyuarat ini, Ketua-Ketua Pertahanan ASEAN dan perwakilan juga bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu keselamatan yang mempunyai kebimbangan bersama sejajar dengan tema mesyuarat kali ini. Kesempurnaan wudu dan tayamum serta sembahyang dari segi teori dan praktikal dalam menghalusi bacaan surah Al-Fatihah serta sembahyang dalam keadaan tertentu, khususnya di dalam hutan. Antara pengisian bengkel kesempurnaan sembahyang. Bengkel selama 4 hari yang diungkayahkan oleh bahagian kemajuan siar Islam bersempena sambutan Isra' dan Mi'raj itu berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil. Penyerahan sijil kepada 40 peserta bengkel disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Menariknya, bengkel kali ini ia dilaksanakan secara adventure di beberapa tempat yang ditentukan di kawasan pedalaman dan diselitkan dengan aktiviti sosial bersesuaian yang melibatkan penyertaan masyarakat setempat termasuk yang bukan beragama Islam. Dengan pembaharuan tersebut, ia diharap akan memberi ilmu yang bermanfaat bagi diri, keluarga serta dikongsikan kepada rakan-rakan. Seterusnya dipersilakan Yang Mulia Dayang Nur Hamizah binti Abdul Jalil. Berita baik kepada para peminat produk daripada kayu. Berbagai jenis produk daripada kayu kini dipamerkan semasa Expo Produk Perkayuan Negara Brunei Darussalam yang diadakan di Airport Mall Brakas. Expo anjuran Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mampu mengangkat dan membantu syarikat-syarikat dan pengusaha-pengusaha tempatan dalam mempromosikan produk-produk perkayuan mereka di samping dapat mewar-warkan perkembangan industri perkayuan di negara ini. Perasmian Expo disempurnakan oleh Dayang Hajatu Tiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Expo selama 4 hari ini disertai oleh Jabatan Perhutanan, Jabatan Kemajuan Perumahan dan syarikat-syarikat pembuatan produk perkayuan tempatan, termasuk syarikat-syarikat perkilangan papan, syarikat hiliran perkayuan dan pengusaha belia tempatan yang menghasilkan produk hiliran perkayuan seperti perabot, pintu dan kraftangan. Dan Nora Linda binti Haji Ibrahim, pemangku pengarah perhutanan dalam ucapan alu-aluannya berkata, Expo adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap produk-produk perkayuan tempatan yang dikatakan mampu bersaing dengan beberapa produk kayu yang diimport. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi bersama Kementerian Tenaga serta dengan Kerjasama Urustia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BCCS akan melancarkan satu projek rintis kenderaan elektrik EV selama 2 tahun bagi mendukung matlamat strategi 3 iaitu kenderaan elektrik EV di bawah Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP. Perkara tersebut dikongsikan oleh Setiausaha Tetap Tenaga Kementerian Tenaga dalam sidang media mengenai pelancaran projek rintis kenderaan elektrik petang tadi. Abang Haji Azhar bin Haji Yahya berkata, kenderaan elektrik adalah salah satu dari 10 strategi utama di dalam Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam yang telah dilancarkan pada bulan Julai tahun lalu.
Sasaran bagi electric vehicle dalam dasar kebangsaan perubahan iklim negara ialah untuk menaikkan jumlah electric vehicle kepada 60% dari jumlah keseluruhan tahunan kenderaan yang dijual di negara ini menjelang tahun 2035. Daripada jumlah sasaran tersebut, kira-kira 0.23 juta tan karbon dioksida dapat dielakkan sebanding dengan penanaman pokok sebanyak 4.6 juta. Projek rintis ini adalah selaras dengan dasar kebangsaan perubahan iklim negara yang akan melakar jalan ke arah kedaya tahan negara dalam perubahan iklim dan emisi karbon rendah. Sementara itu, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan antara objektif bagi pelaksanaan projek kenderaan elektrik EV dan hasil projek rintis ini juga akan dapat menilai jika ada alternatif lain selain daripada EV untuk dilaksanakan di jangka masa panjang menjelang tahun 2035. Bagi memberikan pendedahan berhubung dengan tren teknologi permotoran dengan penggunaan kenderaan elektrik, kelebihan-kelebihan penggunaan kenderaan elektrik dan peralatan pengecasan kenderaan elektrik. Yang kedua, bagi memahami sambutan orang ramai serta bersiap sedia untuk peralihan dari kenderaan konvensional ataupun ICE yang menggunakan enjin berkuasa minyak ke EV di negara ini. Ketiga, menilai kebolehkelaksanaan penjualan di pasaran domestik dan kesediaan para pengguna EV. Dan empat, membuat penilaian dan kajian terhadap data yang diperolehi dari hasil projek rintis bagi tujuan persiapan dari segi keperluan dan prasarana yang berkaitan dengan EV. Kita target 60%. Majlis Pelancaran Projek Rintis Kenderaan Elektrik akan berlangsung pada hari Khamis, 25 Mac 2021 di Bradix Hall 2, Jerudong selama 4 hari. Inisiatif ini juga akan didokong dengan sokongan dan kerjasama dari agensi bukan kerajaan dan persatuan, antaranya Syarikat Brunei Shell Marketing, Persatuan Peniaga Automobil Brunei dan Persatuan Insuran dan Takaful Brunei. Ramai adalah dialulukan hadir memeriahkan majlis pelancaran tersebut serta dinasihati untuk mematuhi langkah-langkah kawalan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Turut hadir Pangeran Haji Jambra Wera bin Pangeran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga dan Kuasa Elektrik Kementerian Tenaga, dan Abang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Infokomunikasi, Cyber Security, Strategi dan Korporat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Forum bertemakan kesan sektor permakanan dan pelancongan halal dalam musim COVID-19 dihasrat membantu dan memberi lebih banyak maklumat untuk mencari jalan alternatif untuk mengatasi masalah yang berlaku di sektor halal dan pelancongan. Forum berlangsung pagi tadi di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Hadir Dr. Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Sebelum forum, diadakan majlis penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara UNISA dengan syarikat Halal Salam Corporation Brunei Sendiran Berhad. Penandatanganan memorandum berkenaan bertujuan meningkatkan kerjasama pihak UNISA dan syarikat berkenaan dalam bidang latihan penempatan kerja, bengkel-bengkel, seminar-seminar dan forum serta bidang-bidang yang berkaitan. Forum mengumpulkan pakar dan pengamal industri dalam membincangkan peranan halal ketika dunia berdepan wabak COVID-19. Para panel menekankan permasalahan semasa yang timbul dalam sektor pelancongan dan industri halal di seluruh dunia dan membincangkan kepentingan aspek halalan thayyiban sebagai usaha menjaga integriti agama. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pada Kesri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dayang Nuraini binti Haji Anggas, Pegawai Perikanan Kanan di Jabatan Perikanan, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Perikanan, Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mulai 27 Februari 2021.
Matlamat pendapatan persaraan yang diperlukan untuk mengekalkan gaya hidup yang biasa dijalani semasa besaran nanti perlu dikenal pasti. Ini ditekankan melalui program Lakastah Bersedia, anjuran tabung amanat pekerja TAP yang berakhir petang tadi. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Program Lakastah Bersedia menekankan kepentingan membuat perancangan persaraan yang teratur terutama di dalam memastikan persiapan-persiapan awal sudah dibuat sebelum melangkah ke alam persaraan. Sasaran program tersebut adalah bagi yang akan bersara di dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang bersama pasangan mereka. Aspek-aspek persiapan persaraan yang dimaksudkan termasuk perancangan keuangan, pengurusan harta, penjagaan kesihatan, perhubungan kekeluargaan dan sosial, dan menghindari dari penipuan keuangan. Penyampaian sijil kepada 50 orang peserta yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama pasangan masing-masing disempurnakan oleh Dayang Rahimah binti Haji Ibrahim, pemangku pengurus kanan bahagian perkhidmatan TAP. Program Lakastah Bersedia akan dilaratkan ke kementerian-kementerian lain pada masa yang akan datang. Haji Awang Abahat, Haji Sairan. Negara Brunei Darussalam akan melancarkan program vaksinasi COVID-19 tidak lama lagi. Dalam memberikan dan mengongsikan program berkenaan kepada penduduk, Kementerian Kesihatan mengadakan sesi muzakarah program vaksinasi khusus bagi penghulu, Ketua Kampung dan Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE dari daerah Temburong pagi tadi. Taklimat disampaikan oleh Dr. Hajah Martina Malati binti Datuk Seri Paduka Haji Kifrawi, Pegawai Perubatan Kesihatan, Pejabat Kesihatan Temburong. Kira-kira 200 peserta menghadiri sesi muzakarah ini. Sesi ini bertujuan mengongsikan kepentingan mendapatkan vaksin COVID-19 dan maklumat berkenaan program vaksinasi COVID-19 bersama kepada kesemua yang berkenaan, terutama sekali golongan warga emas di daerah Temburong. Vaksin supaya tani mencapai imuniti kawanan. Tani mesti mengambil iktibar dan juga mengambil inisiatif yang baik dan juga mengambil positifly apa yang telah disarankan terutamanya kepada tani warga emas dan juga kepada warga negara yang Brunei Darussalam yang disarankan untuk mengambil suntikan ini, bahawa suntikan ini juga yang kerajaan telah berbelanja besar dengan harga yang begitu mahal untuk individu itu. Terima kasih dan petani sangat-sangat menghargai dan mengeluh-elukan ceramah-ceramah seperti ini. Apabila ia sudah diakui oleh Kementerian Kesihatan dan pakar-pakar ketanian di Brunei yang merujuk kepada WHO ataupun bagian kesihatan antarabangsa. Jadi patutlah ketani menerima suntikan ataupun ketani yang hadir untuk menganu supaya ketani boleh bebas bergerak ke luar negeri, ataupun ketani mengurangkan risiko jangkitan. Jadi ini adalah di antara sebab-sebabnya mengapa ketani mesti disuntik ataupun divaksin, suntikan vaksin ini. Program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan secara berfasa, yang mana dalam fasa pertama, golongan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas adalah antara yang akan menerima vaksin COVID-19. Kementerian Kesihatan akan mengadakan sesi muzakarah yang seterusnya bagi daerah Brunei dan Muara pada hari Isnin 22 Mac dan Selasa 22 Mac di Dewan Muhibah bagi penghulu dan ketua kampung daerah Brunei dan Muara. Manakala sesi muzakarah khusus bagi Pusat Kegiatan Warga Emas dan Persatuan Warga Emas Brunei akan diadakan pada hari Selasa 23 Mac di Pusat Kegiatan Warga Emas Kampung Lambat Kanan. Sama sebulan, setengah tahun, semua berinjek sudah. 230 orang tenaga pengajar berjawatan tenaga pengajar bahagian 2 dan guru agama terlatih bahagian 3 menamatkan program taklimat induksi bagi guru-guru yang baru berkhidmat di Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis penutupan diadakan petang tadi di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri, Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pemangku pengarah pengajian Islam. Program yang diadakan selama 3 hari itu antara lain bertujuan sebagai melengkapkan pegawai dan tenaga pengajar baru dalam pengetahuan perkara-perkara yang berkaitan dengan peraturan-peraturan am perkhidmatan awam dan membimbing mereka dalam memahami dengan lebih jelas tentang misi, visi, fungsi dan peranan kementerian. Yang mulia, mungkin ada sebahagian Perkemahan Tech Kids atau Tech Kids Camp menarik minat kanak-kanak dalam teknologi maklumat dan komunikasi pada usia muda di samping menyediakan landasan inovasi kepada mereka. Perkemahan dianjurkan oleh Autoriti bagi Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI dan disokong oleh Kementerian Pendidikan. Di hari terakhir perkemahan, penyampaian anugerah peserta terbaik disempurnakan oleh Awang Haji Jalani bin Haji Buntar, pemangku Ketua Eksekutif AITI. Anugerah emas diterima oleh Alman Hazim bin Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan dan Izwali bin Ejinidi. Para pemenang akan mewakili negara Brunei Darussalam ke perkemahan Cyber Kids ASEAN 2021. 4 anugerah khas juga disampaikan. Anugerah projek terbaik dimenangi oleh Siti Hanan binti Ishak dan Nohamiza Nadia binti Haji Harmizal. Anugerah penyampai terbaik Dia Afia binti Afnan dan pemaju terbaik dijuarai oleh Muhammad Amirul Afif bin Haji Ainul Nizam. Sementara Rabiatul Adawiyah binti Suhaimi menerima anugerah mentor terbaik. Misi utama iaitu salam, syiar dan silaturahim membawa program Ukhuwah Islamiyah Kelab Fikrah Fakulti Usuluddin College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB ke kampung-kampung di negara ini. Majlis perasmian program berkenaan bagi penduduk di Mukim Labi khususnya para saudara baru diadakan pagi tadi. Sepanjang 7 hari program berkenaan, para peserta didedahkan dengan perisian berbentuk kerohanian, mendalami pelaksanaan peribadatan serta penyerapan agama Islam dalam cara kehidupan dengan bimbingan para mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Usuluddin Kupu SB serta pegawai-pegawai dan tenaga pengajar Pusat Dakwah Islamiyah. Salam dengan silaturahim 3S. Dalam memberikan pendedahan dan pengetahuan serta meningkatkan kesedaran tentang keselamatan dan kesejahteraan pesakit ketika berada di hospital maupun di fasiliti-fasiliti kesihatan lainnya kepada kaki tangan, klinikal dan bukan klinikal, pesakit dan juga keluarga. Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam Temburong pagi tadi menganjurkan Minggu Kesedaran Keselamatan Pesakit 2021. Penguasa perubatan hospital berkenaan menjelaskan tujuan acara diadakan. Kami fokuskan is obviously untuk memastikan kaki tangan hospital sentiasa mengamalkan practice and safe practice during patient care ni lah. So there's usually ada international standards, what we call in IPSG, where there's ada 6 international patient safety goals. So at the moment masa ni we are trying to ensure that our staff di sini can comply to these individual goals one by one. So at the end of the day, the main aim is to make sure our keselamatan pesakit di hospital ini, and then also overall Kementerian pesakit under Kementerian Kesihatan will be maintained at a high standard. Bertemakan bersama kita lebih baik, lebih kuat, lebih selamat, Minggu Kesedaran tersebut dirasmikan oleh Dayang Madia binti Haji Besar, pentadbir kanan hospital berkenaan. Sepanjang Minggu Kesedaran tersebut, beberapa aktiviti seperti siri ceramah, kuis, pameran, pertandingan poster dari unit-unit serta wad-wad diadakan. Program KEM Kepimpinan Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT Anjuran Jabatan Belia dan Sukan bertujuan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri para belia dalam menghadapi segala cabaran yang bakal dihadapi di masa akan datang. Selain memberi kesan positif dalam merealisasikan impian negara iaitu melahirkan belia yang berjarih, berkarih dan berlurik.
Perkemahan selama 3 hari 2 malam yang berakhir pagi tadi diadakan di tapak perkemahan Jabatan Belia dan Sukan, daerah Tutong. Perkemahan disertai seramai 20 orang peserta belia dari keempat-empat daerah. Pada perkemahan ini, para peserta diterapkan dengan pelbagai aktiviti antaranya taklimat mengenai kepentingan pemimpin dalam mengetahui plan kontingensi dan program kerohanian meneladani kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berguna mungkin satu hari nanti bermanfaat kepada saya dan masa depan. Kami masih boleh bekerjasama dan juga cabarannya memandangkan ini kami berada di dalam hutan. Jadi keadaan itu dah samalah macam tani alami di rumah. Inovasi dan pendidikan bersepadu bagi memperkasa belia, tema Hari Terbuka Kolej Pengajian Siswa Antarabangsa IGS yang diadakan selama 4 hari bermula hari ini. Hari Terbuka mengetengahkan hasil kerja para pelajar dari beberapa buah fakulti, antaranya perniagaan, teknologi maklumat dan multimedia dan penyiaran. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Hasnul bin Haji Hamdani, Ketua Akademi Kolej Berkenaan. Hari Terbuka dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini. Pelbagai aktiviti disusun sepanjang Hari Terbuka termasuk ceramah dari pereka fashion setempat dan bazar. Seorang perempuan warga negara asing ditahan semasa operasi langis Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di kawasan gerai menjual sayur-sayuran dan buah-buahan di Kampung Madewa. Perempuan tersebut telah dapati gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengingatkan mana-mana warga negara asing di negara ini yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan dan jika sabit kesalahan akan dihadapkan ke mahkamah.